Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah waktu-waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini untuk kita memaksimumkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara kelebihan berpuasa ini, Rasulullah SAW menyatakan, Man sama yauman fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard. Sesiapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, maka Allah Ta'ala menjadikan di antaranya dan neraka satu khandak, iaitu satu parit yang jaraknya di antara langit dan bumi. Mudah-mudahan kita berusaha untuk berpuasa dengan sempurna untuk kita mendapat kelebihan, keistimewaan puasa pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-25, insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-40 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa farattan nuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn isnayn wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nabi Nuh terus bekerja sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang beriman, dan tidak ada orang yang beriman yang turut bersama-samanya melainkan sedikit sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat ke-40 surah Hud ini menjelaskan kaum Nabi Nuh AS yang telah mengejek baginda kerana membina bahtera yang besar di atas bukit. Namun Nabi Nuh AS tetap melanjutkan pembinaan bahtera. Setelah itu, apabila telah datangnya perintah Allah untuk menaiki bahtera yang telah dibina itu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan bala dan hujan yang lebat, sehingga banjir besar berlaku untuk menenggelamkan kaum Nabi Nuh AS yang durhaka. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh AS untuk mengangkut haiwan-haiwan yang baginda perlukan sepasang,
iaitu jantan dan betina. Seterusnya ahli keluarga baginda, kecuali yang turut derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk mengangkut orang yang beriman. Selain itu, pengarang menyatakan pada kalimah far pada ayat ke-40 surah Hud yang bermaksud bergetar. Dari segi bahasa, kalimah ini bermaksud bergerak dengan keras menuju ke atas. Selain itu, pengarang menyatakan pada kalimah fara pada ayat ke-40 surah Hud yang bermaksud bergetar. Dari segi bahasa, kalimah ini bermaksud bergerak dengan keras menuju ke atas. Contohnya apabila air yang dipanaskan sehingga mendidih. Namun demikian juga seperti air bah yang menggelegak dan berbuih. Manakala pengarang juga menyatakan pada kalimah at-tanur pada ayat ke-40 surah Hud yang bermaksud tempat memasak makanan atau periuk. Ulama berbeza pendapat mengenai kalimah ini. Ada segelintir ulama memahami kalimah ini dengan maksud muka bumi, iaitu permukaan bumi memancarkan air sehingga menyebabkan timbulnya taufan dan banjir. Atau kalimah ini difahami sebagai maksud pergunungan atau dataran tinggi. Pengarang menyatakan bahawa pendapat yang mungkin tepat adalah memahami kalimah ini dengan pengertian hakiki dan membawa maksud bahawa kalimah ini merupakan tanda menunjukkan aibah yang akan datang dengan segera. Kalimah ini juga dapat difahami dengan pengertian secara majazi yang membawa maksud bahawa kemurkaan Allah sangat besar. Pada ayat ke-40 surah Hud ini, pengarang menyatakan pada kalimah fiha yang bermaksud di dalamnya. Kalimah ini digunakan apabila Nabi Nuh AS mendapat perintah daripada Allah untuk mengangkut para penumpang ke kapal. Pakar tafsir menafsirkan kalimah ini adalah bahawa penumpang diangkut dan berada di dalam kapal dan bukannya di geladak atau lantai kapal. Hal ini kerana jika diangkut di lantai atau geladak kapal, sewajarnya menggunakan kalimah alaiha yang bermaksud di atasnya. Yang sesuai digunakan untuk kalimah rakaba yang bermaksud menaiki. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-40 surah Hud ini dengan menjelaskan bahawa Nabi Nuh AS terus menyiapkan dan membina bahtera yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk digunakan pada hari Allah SWT akan menurunkan bala kepada kaum baginda kelak. Bala mula menimpa kaum baginda apabila air mendidih dan memancar keluar dari muka bumi. Ketika ini hujan juga turun dengan sangat lebat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh AS untuk mengangkut sepasang daripada setiap binatang ke dalam perahu, kerana semua yang hidup di atas bumi ketika itu akan dimusnahkan dengan bah. Selain itu, Nabi Nuh AS juga diperintahkan untuk mengangkut lelaki atau perempuan yang beriman kepada Allah dan baginda, kecuali mereka yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dikaramkan. Hanya sedikit sahaja kaum Nabi Nuh AS yang beriman kepada baginda. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-40 surah Hud ini menjelaskan mengenai perintah Allah yang telah datang apabila air tiba-tiba keluar menggelegak atau menggelojak dari dalam tanah. Air pun keluar tidak semena-mena dengan banyaknya. Tanah yang pada mulanya tidak mempunyai air telah menerbitkan air. Bahtera pun telah siap dibina. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan memerintahkan Nabi Nuh AS untuk baginda membawa tiap-tiap jenis daripada binatang jinak atau liar secara berpasangan. Seekor jantan dan seekor betina ke dalam bahtera. Selain itu, Nabi Nuh AS juga diperintahkan untuk membawa ahli keluarga baginda serta orang beriman yang telah percaya kepada baginda dan menyambut baik seruan yang hanya sedikit bilangan mereka. Akan tetapi Allah SWT melarang Nabi Nuh AS untuk mengangkut orang yang telah ditentukan untuk tidak ikut, kerana walaupun jika Nabi Nuh AS ingin membawa mereka masuk ke dalam bahtera, mereka tidak akan dapat masuk. Menurut Profesor Dr. Hamka lagi, Nabi Nuh AS telah menyampaikan dakwah kepada kaum baginda selama beratus tahun. Namun hanya sedikit sahaja yang mahu beriman
dan dengan sedikit bilangan itu sahaja yang diselamatkan dan dibawa naik ke atas bahtera Nabi Nuh AS. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa bilangan manusia yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh AS sekitar 80 orang, termasuk di dalamnya perempuan. Menurut Ka'ab al-Ahbar, bilangan manusia sekitar 72 orang di dalam bahtera tersebut. Bilangan ini termasuk Nabi Nuh AS dan ketiga putera baginda, iaitu Sam, Ham dan Yafis, serta 3 orang menantu baginda. Putera baginda yang dicatatkan di dalam catatan tafsir disebut sebagai Yam. Dia merupakan antara yang tenggelam beserta ibunya, iaitu isteri Nabi Nuh AS, yang mengingkari seruan Nabi Nuh AS. Setelah ahli keluarga baginda dan orang yang beriman, hanya sedikit bilangan mereka yang naik. Dan juga binatang secara berpasangan, seekor jantan dan seekor betina juga telah naik ke dalam bahtera. Maka air pun semakin lama makin naik dan menenggelamkan bumi sehingga terapung bahtera Nabi Nuh AS di atas permukaan air. Seterusnya, Hamka menyatakan pada kalimat At-Tanur pada ayat ke-40 surah Hud yang bermaksud tanah. Kalimat ini digunakan untuk membawa erti bahawa air menggelegak keluar dari dalam tanah. Menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kalimat ini bererti permukaan bumi. Maka seluruh permukaan telah menjadi mata air sehingga air itu pun keluar dari tanur yang difahami oleh setengah ahli bahasa sebagai tempat yang berapi, iaitu tempat memasak. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-40 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing haiwan sepasang, iaitu jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Keimanan itu tidak selalu menang dalam jumlah atau kuantiti, tapi pasti menang dengan kualiti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-40 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-40 surah Hud ini menjelaskan mengenai ahli keluarga Nabi Nuh AS dan orang beriman yang diselamatkan daripada bala yang Allah SWT turunkan kepada kaum baginda yang ingkar akan seruan baginda, dan mereka diselamatkan dengan bahtera yang pada asalnya dicemuh oleh kaum baginda. Walaupun bilangan orang yang beriman hanyalah sedikit, namun tetap diselamatkan dan hanya dibiarkan kaum baginda yang ingkar ditenggelamkan di dalam banjir besar. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-40 surah Hud ini memberikan peringatan kepada kita supaya patuh akan segala suruhan dan jauhi segala larangan Allah SWT. Segala perintah Allah SWT kita perlu ikuti dan tidak boleh terus menghukum dengan sangkaan buruk, kerana Allah Maha mengetahui sesuatu yang akan terjadi, tidak seperti manusia yang lemah dan tidak mempunyai keupayaan untuk mengetahui sesuatu yang bakal terjadi pada masa hadapan. Perbuatan yang membawa ke arah kebaikan pasti tidak disukai ramai. Namun kita haruslah tetap istiqamah dalam melakukan kebaikan agar beroleh ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah itu lebih penting daripada keredaan manusia. Firman Allah Taala dalam ayat 90 surah An-Nahl, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Sidang pendengar yang dalam hati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-40 surah Hud ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah melakukan suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas supaya beroleh ganjaran dan beroleh rahmatnya darinya.
Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa menyeru manusia dan menyampaikan dakwah mengikut kemampuan masing-masing supaya umat Islam yang lain juga beroleh manfaat dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala hanya meredai mereka yang beriman kepadanya serta mengikut ajaran Rasulnya, seperti mana Allah hanya memiliki kaum Nuh yang beriman untuk diselamatkan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.